isu-isunya. Untuk objektif, kumpulan kami ada 3 objektif. Objektif pertama adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti perkembangan bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan. Dan objektif ketiga untuk mengetahui peranan bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan. Terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan. Yang pertama, apakah definisi bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan? Yang kedua, apakah perkembangan bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan? Dan yang ketiga, apakah peranan bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan? Bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan meliputi semua aktiviti kejuruteraan mekanikal dan elektrikal yang berkaitan dengan pengeluaran pertanian, sama ada makanan atau bukan makanan, untuk membangunkan proses dan produk baru untuk memenuhi keperluan masyarakat. Ia merangkumi cara tanah disediakan untuk penanaman, pertumbuhan, penuaian, penyimpanan dan pemasaran produk pertanian. Selain itu, proses inovatif untuk pengeluaran, pembungkusan, pengedaran, kawalan kualiti, jaminan keselamatan dan kaedah untuk mencipta makanan sihat dari bahan mentah juga jatuh di bawah bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan. Penggunaan mesin dan jentera yang dihasilkan oleh jurutera-jurutera bidang ini di ladang-ladang di seluruh dunia telah meningkat dengan pesat selari dengan peredaran zaman. Kemudahan-kemudahan ini direka untuk membantu memudahkan pekerja ladang dengan mengurangkan masa dan tenaga yang diperlukan untuk pekerjaan rutin seperti penanaman dan penuaian tanaman. Di samping itu, dengan bilangan populasi yang semakin meningkat, menjadikan permintaan untuk kepelbagaian makanan juga semakin meningkat. Faktor kedua merupakan perkembangan kejuruteraan pertanian dan juga teknologi makanan. Pada abad ke-19, terdapat 2 jenis hasil pertanian yang diusahakan oleh masyarakat Melayu, iaitu humah dan juga sawah. Hasil tanaman seperti lada hitam, beras dan padi sudah pun mulai diekspor ke luar negara. Pada suku akhir abad ke-19, wujudnya jentera untuk membantu mendapatkan hasil pertanian, seperti contoh lembu digunakan untuk membajak sawah padi. Kejuruteraan pertanian pada era ini menjurus kepada industri agromakanan di mana menggunakan aplikasi teknologi yang terkini dari segi industri makanan seperti pengeluaran bahan mentah, ekonomi, organisasi, teknologi makanan dan juga peraturan industri makanan. Berdasarkan perkembangan teknologi makanan melalui ilmu sains, manusia dapat memperkenalkan cara pengawetan makanan menggunakan teknik ultra tinggi, mesin pembukuan makanan, cara pempasturan, pengetinan dan juga penapaian. Hal ini dapat mengelakkan makanan daripada rosak, tercemar ataupun diserang sebarang mikroorganisma dan juga serangga. Seterusnya ialah peranan kejuruteraan pertanian. Kejuruteraan pertanian bertanggungjawab untuk menyediakan pelana bentuk sistem pengainan ladang mereka. Seterusnya, mereka juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pertanian. Sebagai contoh, masalah bekalan kuasa, pemprosesan makanan dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, mereka juga bertanggungjawab untuk mengurangkan kos operasi pengeluaran di samping meningkatkan lagi hasil tanaman mereka. Dan akhir sekali, mereka berperanan untuk melakukan perancangan tanaman dan mengoptimumkan tanaman yang berbeza-beza. Pada slide ini, saya akan membentangkan tentang peranan kejuruteraan makanan. Pertama, membentuk peralatan dan sistem pemprosesan makanan. Jurutera makanan mereka bentuk dan membangunkan peralatan dan sistem yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Kedua, mengurangkan sisa makanan dengan membangunkan sistem dan proses yang meminimumkan jumlah makanan yang terbuang semasa pengeluaran, pemprosesan dan pengedaran. Yang ketiga, menganalisis data tentang proses pengeluaran makanan. Yang keempat, melaksanakan sistem untuk memantau dan mengawal mutu kualiti makanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertanian mengikut perspektif Islam. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat mengenai hasil tanaman dan buah-buahan yang disebut. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kepentingan industri pertanian daripada perspektif Islam. Dalam aspek akidah, pertanian ini dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT. Hal ini kerana tanda kebesaran Allah tu kita dapat lihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Bagi umat Islam, bidang pertanian ini adalah antara cara yang termudah untuk kita mendapat pahala serta ganjaran daripada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghmisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Hadis ini bermaksud, jika terdapat seseorang Muslim yang menanam pokok ataupun menghidupkan tanah dengan tanaman, lalu datang burung serta haiwan lain ataupun manusia memakan hasil tanaman tersebut, maka aktiviti pertanian tersebut dikira sebagai sedekah. Pahala sedekah ni dia akan berterusan selagi mana tanaman itu masih hidup, walaupun penanamnya telah mati ataupun tanaman itu bertukar pemilik.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum pertanian dalam Islam. Bertani ini boleh menjadi fardu ain dan juga satu kewajipan bagi seseorang individu jika aktiviti pertanian tersebut merupakan sumber pendapatan untuk diri serta keluarga untuk menyara kehidupan mereka. Begitu juga kalau hanya ada seorang sahaja individu yang pakar dalam bidang pertanian, bermaksud tiada orang lain yang mampu melakukan pertanian tersebut daripada dirinya, maka individu itulah yang wajib melaksanakannya. Namun, jika ada ramai petani yang mampu melakukan usaha bertani tersebut, maka menjadi fardu kifayah kepada sesiapa sahaja yang melakukannya demi kepentingan awam. Dalam Islam, fardu kifayah lagi mulia dan penting bagi seseorang untuk melakukannya. Rasulullah SAW menjelaskan kepentingan pertanian dalam sabdanya, "In kamatis ma'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yagrisaha falyagrisha." Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya bidang pertanian ini, sehinggakan waktu hampir kiamat pun digalakkan lagi bercucuk tanam oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bidang ini tak boleh diabaikan sama sekali kerana ia adalah penyumbang utama kepada kehidupan manusia. Surah Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه Inna fi dhalikum laayatin liqaumin yu'minun. Dalam surah Al-An'am ayat 99, Allah menjelaskan bahawa Allah menurunkan hujan daripada langit yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan hijau di atas muka bumi ini. Kemudian, Allah menyebutkan lagi pelbagai perincian tumbuh-tumbuhan dalam pelbagai bentuk, pelbagai warna dan juga rasa. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan seperti anggur, delima dan juga zaitun. Buah-buahan ini mempunyai pelbagai persamaan dan juga pelbagai perbezaan. Kesemuanya ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, Allah memerintahkan manusia untuk memperlihatkan bagaimana buah-buahan ini terhasil daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahawa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam proses-proses yang disebut tadi. Ini menunjukkan betapa Allah itu maha berkuasa dan teliti pengurusannya dan serta tinggi ilmunya. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam proses-proses tersebut merupakan bukti bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat ini, kita dapat lihat Allah melontarkan beberapa pertanyaan yang menarik perhatian kita terhadap keberadaannya dengan memerhatikan hal-hal penting yang ada di sekeliling kita. Pertanyaan itu berkisar pada siapakah yang menciptakan langit, bumi dan segala isi yang terdapat di dalamnya, dan yang menurunkan air hujan dari langit untuk manusia, lalu dengan sebab air hujan ini tumbuhlah kebun-kebun yang indah yang manusia sendiri sekali-kali tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini. Ayat ini perlu mendapat perhatian ketika melihat pemandangan yang indah seperti kebun-kebun, gunung-gunung dan sebagainya. Kita harus memandang keindahan alam yang di depan dan di sekeliling sebagai cermin yang menampakkan segala keindahan, keagungan dan kesempurnaan Allah. Dengan mengamalkan cara yang demikian, maka ingatan manusia akan selalu tertuju kepada Allah. Dengan demikian, ketika manusia melihat setiap makhluk, pasti ia akan mengingat Khaliknya. Bila hal itu telah menjadi kebiasaan, maka ia akan merasakan ketauhidan yang murni, bersih dari segala unsur kemusyrikan. Maka pertanyaan tersebut patut dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Tentu saja jawapannya adalah tidak, sebab hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Secara rumusan akhir terhadap tugasan yang telah diamanahkan kepada kumpulan kami, bidang kejuruteraan pertanian dan teknologi makanan ini amatlah berkait rapat dengan kehidupan setiap insan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan memainkan peranan yang besar dalam kelangsungan hidup mereka. Kejuruteraan ini dalam Islam telah berkembang dengan pesat dan menghasilkan pelbagai inovasi dan teknologi baru. Ibnu Al-Awwam adalah pemain utama dalam memajukan dan membangunkan lagi sektor teknologi untuk aktiviti pertanian. Jasa dan sumbangannya amat besar serta diakui oleh ilmuwan masa kini. Seperti yang telah dihuraikan dalam ayat Al-Quran dan hadis sahih, banyak yang menceritakan tentang bertani dan sumber makanan. Bahkan melalui konsep bertani ini adalah satu cara untuk umat Islam lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam akan belajar untuk lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Di sini kami senaraikan rujukan yang telah kami gunakan sepanjang kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan.